Ketahuilah bahawasanya seseorang tidak dibolehkan membuka aib yang tersembunyi agar ia dapat mengingkari jika ternyata benar. Bahkan melakukan demikian itu merupakan larangan sebagaimana firman Allah. Masuk tajuk yang seterusnya, larangan membuka aib kekurangan orang yang lain. Ni seronok kita cakap ni. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Wala tajassasu. Tajassasu ni mengintip-ngintip, mengintai-ngintai. Dengan tujuan untuk tengok kekurangan orang. Tapi kalau dia dah kerja penyiasat itu lain ya. Parahlah saya ni kata. Saya ni mata-mata gelap. Memang cari kesalahan orang. Parahlah polis yang nembak tepi tu kan. Jadi bukan tu maksud dia. Jadi wala tajassasu ni cari kesalahan orang tanpa sebab. Dia tak termasuk mahkamah. Mahkamah tak termasuk. Dalam mahkamah memang dia bab lain. Memang kita kena cari kesalahan dan sebagainya. Ini saya saja dalam masyarakat saja. Cara ngintai-ngintai, nongah-nongah nak cari kesalahan orang. Nama dia tajassus. Tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Mengintai, mengintip. Mengintai pun tak boleh. Nak intai orang, apa dia buat. Sebab mengintai tu selalu dia, kita nak tengok aib orang lah. Jadi ada kisah, ada kisah ulama yang besar di Al-Azhar, di Mosi, namanya Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah. Imam Sya'rawi ni ulama besar di Mosi. Jadi kisah ada seorang ulama jugalah. Yang mana syekh tadi dia mendapat jawatan menjadi khatib. Dia mendapat jawatan jadi khatib masjid. Jadi kat Mosi ni dapat jawatan jadi khatib tu kira hebatlah. Bukan mudah. Kalau di Mosi nak jadi khatib tu banyaklah syarat-syarat dia. Jadi seorang syekh ni dapat jawatan jadi khatib, membaca khutbah di masjid. Maka ketika itu Al-Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah, dia jadi macam menteri agama lah. Dia jadi macam menteri agama ketika itu. Dan setiap orang menjadi khatib masjid datang minta sign kebenaran dan sebagainya. Maka berjumpalah dengan Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah. Dipendekkan cerita, akhirnya mereka kenal di antara dua ni. Jadi Syekh yang jadi khatib masjid dan juga Al-Imam Sya'rawi, akhir dia saling mengenal lah. Maka Syekh tadi mengatakan, satu ketika Syekh Sya'rawi datang ke kampung dia kata. Maka kebetulan ketika itu aku yang membaca khutbah Jumaat, kata. Maka Syekh Sya'rawi, sepatutnya Syekh Sya'rawi ni ulama besar, suruh dia lah baca khutbah. Tapi tak, Syekh Sya'rawi kata, dah engkau baca khutbah, aku nak dengar aku baca khutbah, dia kata. Dekat Mosi ni baca khutbah dia tak sama macam Malaysia ni. Dekat Mosi khutbah dia tak bagi tag, dia bagi tajuk. Hari ni tajuk apa? Hari ni tajuk menjaga kebersihan sungai. Memang sama tajuk tu. Tapi isi tu khatib tu cik sendiri. Itu cara di Mosi lah. Kalau sini siap tag, baca tag. Jangan tak baca tag. Salah tak baca tag. Di Mosi dia bagi tajuk ya. Tajuk hari ni apa? Taat pemimpin. Macam kan? Syailah hujah. Jadi kata Syekh tadi, Syekh Sya'rawi datang kampung dia dan kebetulan aku baca khutbah dan Syekh sendiri nak dengar aku baca. Maka aku pun baca khutbah, dia kata. Maka dia baca khutbah, tak ingat tajuk apa, maka dia huraikan tajuk itu dengan elok lah. Selesai Jumaat, dia kata, maka Syekh Sya'rawi datang ucap tahniah, bagus, dia kata, isi kandungan khutbah kau bagus, dia kata. Syekh Sya'rawi pun sukarlah dengan khutbah dia. Dia pun seronok. Syekh Sya'rawi puji dia, khutbah dia bagus, kandungan dia. Kan senang dapat tajuk, kena buka kitab pula nak kerang tajuk kan. Lepas tu Syekh tadi jemput dia, kau marilah bermalam rumah aku, dia kata. Jadi nak jadi cerita, Syekh Sya'rawi bermalam di rumah Syekh tadi.
Sebelum tu Syekh ni tadi dah melihat beberapa kelebihan Imam Sya'rawi ni. Sebelum tu Syekh ni tadi dah lihat beberapa kelebihan pada Imam Sya'rawi. Di antara dia Imam Sya'rawi kasyaf, sahibul kasyaf. Orang yang kasyaf. Sebab ketika mana dia kali pertama jumpa Syekh Sya'rawi, sebelum dia berpisah, Syekh Sya'rawi kata, tolong kirim salam dekat mak kau ya, kata dia. Jadi terkejut yang khatib tadi. Syekh Sya'rawi sebut nama mak. Ya, kirim salam ke mak kau, dia kata. Mak aku, dia kata. Ummi. Macam mana lah? Ya, mak kau, yang tengah sakit, nama dia Zainab. Kata dia. Oh, kasyaf. Syekh Sya'rawi tahu nama mak dan tengah sakit. Ya, tinggal salam ke mak kau. Mak aku, Syekh. Ya, mak kau Zainab. Mak kau Zainab tengah sakit, dia kata. Kirim salam pada dia. Maka ketika itu kata khatib tadi, Imam Sya'rawi ini bukan orang sembarangan. Maka bila datang ke kampung dia, maka khatib tadi jemput Imam Sya'rawi untuk bermalam rumah dia. Maka Syekh Sya'rawi setuju. Suka. Dia suka Syekh Sya'rawi nak bermalam rumah dia, maka dia siapkan bilik khas Syekh Sya'rawi tadi. Maka datanglah Syekh Sya'rawi ke rumah dia. Bila sampai rumah dia berikan bilik. Ini rumah Syekh. Ni bilik engkau. Dia kata, dah lepas makan. Dan selepas makan, ketika nak tidur, maka Syekh Sya'rawi maklumkan pada anak dia. Supaya nanti Syekh malam-malam dia minta air ke, pasti kan. Kata anak dia tadi. Okey, insyaAllah. Maka malam tu tidurlah Syekh Sya'rawi rumah dia. Maka khatib tadi pun tanya lah, apa tengah buat Syekh sekarang ni dalam bilik dia. Apa tengah buat ni. Dia tengok anak dia dah lalap lah anak. Jadi Syekh dia tak apa hati. Dia tengah-tengah malam pukul 1 macam tu. Syekh Sya'rawi duduk bilik sebelah. Maka dia pun pergi tengok bilik, nampak banyak api bilik tu tak tutup. Syekh Sya'rawi punya bilik tu lampu dia menyala. Nampaklah kaki pintu tu kan. Pintu bilik dia menyala. Tak tutup. Jadi dia nak kotuk, sebab salah. Tidur ke Syekh ni. Kemudian lampu menyala. Maka kata tuan rumah tadi, aku pun mengintai, kata dia. Ni kata nak tajasus ni. Nak tengok apa Syekh buat dalam tu. Lampu menyala. Dia pun mengintai melalui pintu. Dan melalui pintu, tiba-tiba dalam tu dia lihat Syekh Sya'rawi solat, ada beberapa jemaah di belakang dia. Pelik dia. Maka dia pun cepat-cepat tidur. Lepas tidur. Lepas tu, besok tu dia pun makan. Sarapan. Apa dia Syekh tu? Syekh, malam tadi aku lalu dekat bilik engkau, dia kata, kemudian aku lihat bilik engkau menyala, dia kata. Kemudian aku mengintai. Dan aku terkejut nampak. Lepas tu Syekh, kau nampak? Dia kata. Kau nampak? Dia kata. Maka dia kata, jangan kau beritahu sesiapa, dia kata. Kemudian, ada pun apa yang kau lakukan ini adalah satu kesalahan, dia kata. Sebab engkau telah tajassus, kata, mengintai-ngintai. Maka Syekh Sya'rawi baca ayat, wala tajassasu. Bukankah Allah Ta'ala firman, wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip. Yang kau mengintip-ngintip, pasal? Kata Syekh, samahakallah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kau, dia kata. Jadi kisah Syekh Sya'rawi, tuan rumah tu mengintip dia, dan dia melihat Syekh Sya'rawi sedang solat dengan berjamaah. Tak tahulah jemaah tu jemaah apa. Kisah tu tertulis dalam kitab. Rabbana ya Rabbana